Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menyaksikan Bual Konti bersama saya Samsudin. Kami bersiaran setiap hari Sabtu 10.30 malam. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada saluran berita, tak perlu risau, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dan menonton kami di mana saja anda berada. Dan bagi mereka yang saya pasti ramai di luar sana juga ada Facebook, anda juga boleh like Facebook kami dengan cara yang mudah sahaja, Konti Radio Bervisual ataupun Konti Chat di Facebook, mudah saja. Baik, malam ni kita akan bercakap mengenai satu topik yang tengah panas, yang tengah yang tengah trending di luar sana. Apa itu? Dan kita akan bercakap mengenai keselamatan kanak-kanak. Apa dia keselamatan kanak-kanak? Isu dia. Jadi bersama saya pada malam ni dua orang tetamu, iaitu saya perkenalkan Dr. Siti Nurhidayah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah baik. Dan juga Puan Hana Abdul Halim. Apa khabar Puan Hana? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Seperti yang kita sedia maklum, program PIC Kids telah pun bermula di negara kita sejak 2 Februari lalu. Dan setakat perkembangan terkini, sebanyak 23.8% populasi kanak-kanak telah menerima suntikan vaksin. Jadi, Dr. Hidayah, saya nak tanya soalan pertama saya kepada Dr. Hidayah. Bagaimana status ataupun perkembangan terkini vaksinasi PIC Kids ni di lokaliti doktor? Okey, di lokaliti saya bekerja di Klinik Kesihatan Jinjang. So under Kuala Lumpur lah. So far di Kuala Lumpur perkembangannya bagus, cucuk vaksin. And satu Malaysia total lah untuk first vaccination untuk umur 5 ke 11 tahun ni 700,000. So actually about 23%, tapi kita target about 1.8 juta. So kita still kena catch up lah untuk vaccination untuk 5 ke 11 tahun budak-budak. Okey, baik doktor. Purata kanak-kanak yang hadir di PPV tempat doktor memberi vaksinasi kepada mereka macam mana doktor? Okay, for us dekat Kuala Lumpur kita divide lah pasukan sekolah. So kita catch up dari sekolah rendah lah. So PPV tu ada dekat sekolah. Nombor 2 ada dekat pusat PPV seperti di WTC, Aziata, ada dekat mall, Paradigm. Lepas tu satu lagi ada dekat private hospital lah macam Tropicana. So semua ni ambil parts lah untuk catch up tempat-tempat yang boleh orang awam untuk pergi untuk cucuk vaccination. Okey, baik doktor. Terima kasih. Puan Hana, semenjak Puan dapat tahu tentang perkembangan PIC Kids di negara kita yang di mana untuk usia 5 hingga 11 tahun, macam mana Puan terdetik hati untuk bagi anak Puan menerima vaksin? Macam mana tu Puan? Sebenarnya daripada awal lagi saya memang menyokonglah program vaksinasi. Saya sendiri menerima vaksin bila dapat booster, kita terima booster. Cumanya bila diumumkan untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun, sebagai ibu lah kita ada juga kerisauan lah. So di samping membuat bacaan kepada, of course, kepada pihak yang ahli, saya juga bertanya kepada kawan-kawan. Sebab saya ada kawan-kawan di Australia di mana program vaksinasi kat sana dah memula lebih awal. So Alhamdulillah semuanya positif, semuanya minimal lah ataupun tiada kesan sampingan. Dan saya tekad untuk mendaftar lebih kurang seminggu lah selepas program vaksinasi ini dilancarkan oleh KKM. Baik, seperti yang kita sedia maklum, banyak juga fakta-fakta ataupun benda-benda yang tular di luar sana tu yang bagi ibu bapa kita ni takut. Jadi macam mana Puan sendiri buat research ke atau macam mana tu, macam untuk yakin untuk bagi anak Puan terima vaksin ni? Sebenarnya di kalangan keluarga saya pun ramai ahli-ahli yang bekerja dengan KKM, termasuk suami saya sendiri. Dan di samping tu macam mana, saya bukan ahlinya, so saya akan lebih membuat bacaan ataupun merujuk kepada orang yang tahu. Sekarang pun kita tengok macam wave kali ni kan, kanak-kanak pun dah ramai yang kena COVID. So saya boleh kata nekat dan saya niat sebagai ikhtiar lah untuk melindungi anak saya. Okey, baik Puan Hana, terima kasih. Okey, Dr. Hidayah, satu soalan, bagaimana ibu bapa, perkembangan sambutan ibu bapa yang diterima di tempat doktor? Sambutan ibu bapa mula-mula agak slow lah.
sebab kita tak wawarkan lagi, maksudnya orang tak tahu lagi. But Alhamdulillah for now dia sambutan dia sangat bagus. All the parents ada tanya dekat klinik, ada yang Google sendiri baca. So program dekat TV pun ada tunjuk. So for now okay. Galakkan especially start cuti sekolah ni kita boleh nampak lah ibu bapa pergi ke PPV, ada yang walk in untuk cucuk vaccination. Bercakap mengenai walk-in, jadi kalau untuk bagi mereka yang terlepas janji temu di MySejahtera tu, maksudnya mereka boleh terus pergi hadir? Boleh hadir ke PPV lah, especially kalau kat KL ni kita pergi kat WTC, Axiata, and ada a few lagi, maksudnya boleh walk in. Memang kita dah bagilah sebab since cuti sekolah, so sebelum ni ada sekolah, so sekarang kita boleh pergi ke mana-mana PPV. Manangkan saya rasa masih di luar sana tu masih ramai ibu bapa di luar sana yang masih ragu-ragu dengan pemberian vaksin ini, banyak yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Jadi betul. Kalau macam tu doktor, apa persepsi mereka tu, apa yang menyebabkan mereka tunggu dan lihat tu sebenarnya doktor? Okay, sebagai seorang ibu, kita memang akan risau untuk anak-anak kita. First, memang kita tahu ibu akan risau untuk keselamatan anak, keberkesanan vaksin, kemudian COVID infection sekarang yang makin meningkat, especially variant Omicron. And then kita tahu, kita risau immune system anak-anak. So for us doctors, kita dah buat kajian, ada beberapa jurnal dah tunjuk setakat ni vaccination is safe lah for the children. Dia punya vaccination safety memang bagus. Kita akan timbang kebaikan dengan keburukan. So kebaikan dia memang 91% efektif lah untuk lindungi daripada COVID yang teruk. Yang itu yang sebab kita bagi. Untuk ibu, memang ibu atau ayah, memang kita kata kita sebagai parents, kita nak yang terbaik untuk anak. So for us doctors, kita dah buat kajian, kita ada bukti lah. So for now memang Pfizer vaccination adalah yang paling bagus untuk anak-anak kita. So sebab tu kita nak sangat mak bapak cucuk vaksin. Okay, untuk vaksin ni ada juga yang risau, ada yang misconception actually daripada social media, Facebook, WhatsApp, all the kata boleh merosakkan DNA lah, merosakkan all the fertility. Masalahnya bukan sebab the process itself, vaccination tu, mRNA tu, dia tak akan kacau DNA anak-anak, tak akan kacau kita punya perkembangan lah. So jangan risau pasal benda tu. Nombor 3 pasal agama. Okay, nombor agama tu jangan risau. Muzakarah agama Islam, negara Malaysia memang kita dah keluarkan, fatwa memang harus. So janganlah ragu, jangan kita syubhah. Benda yang baik untuk keselamatan anak, kesihatan kita bagi. Okey, nombor 4, janganlah cakap pasal motif, agenda, pharmaceutical lah apa tu, janganlah cakap macam itu. Niat kita adalah untuk membantu negara kita. Malaysia kita ada 3.6 juta kanak-kanak umur 5 ke 11 tahun. So kita nak vaksin semua tu supaya kita dapat herd immunity tu, boleh protect anak kita daripada COVID. Nombor 2 daripada severe infection. Nombor 3 daripada multi-inflammatory system, maksudnya COVID yang sangat teruk, yang attack berbagai organ. Nombor 4 kita nak lindung daripada spreading of illness. Okay, selain daripada tu, yang tu daripada physical. Kemudian daripada emotional, perkembangan anak-anak kita nak membesar. Baru umur 5 tahun. So another 80 years to go. Maksudnya kita nak hidup dia membesar dalam keadaan yang sihat. Mental, physical. Maksudnya education dia nanti. Kalau kena COVID, kita risau nanti perkembangan otak dia terganggu. Sebab COVID memang akan efek otak juga. So kita tak nak nanti perkembangan dia belajar terganggu. And then masuk sekolah pun kita risau akan ada PKP, MCO, tak boleh nak belajar, kena belajar online. So bila belajar online, kadang-kadang dia akan efek social aspek, dia tak boleh nak interact dengan anak-anak yang lain. Yang itu yang kita risau. Baik, Puan Hana, sebelum anak Puan menerima vaksin, bagaimana perasaan dia? Takut ataupun gemuruh ataupun dia okey, berani, tak ada masalah? Macam mana, Puan? Waktu vaksin remaja, ada cousin dia ambil kan. Waktu tu dia macam not me. Waktu tu dia takut lagi. Tak nak. Lepas ni kids ke? Tak nak. Something like that. Tapi Alhamdulillah lepas dilancarkan, even hari first
ada another cousin yang pergi ambil, and then dia tanya bila turn in. So cakap, tak takut ke? Dia kata ni kan untuk selamat. So yes, alhamdulillah lepas tu okey je pergi pusat vaksin, ambil dia daripada sekolah untuk pergi vaksin. Dia happy je waktu cucuk tu adalah macam tu sikit kan, tapi alhamdulillah okey je. Okey, Saya rasa untuk kanak-kanak ni dia orang pun dah macam mana 2 tahun PDPR, PJ pun dalam kelas. Dia pun nak hidup macam kita dululah. Kita pun rasa macam nak hidup normal macam dulu kan. Apatah lagi kanak-kanak. Okey, baik Puan Hana. Memang Puan Hana buat satu tindakan yang bijak lah memvaksin anak Puan tu. Dan juga saya juga tahniah kepada anak Puan kerana berani ambil vaksin tu. Sebab apa? Kalau kita tunjuk keberanian, pastinya kanak-kanak lain pun mesti akan ambil punya. Sebab ini adalah untuk kepentingan, seperti yang tagline kita, lindung diri, lindung semua. Saya ada banyak lagi persoalan yang saya ingin ajukan kepada tetamu kita. Tapi sebelum tu kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Rasa kesyukuran terhadap toleransi ini telah diterjemahkan sebagai salah satu ciri-ciri keluarga Malaysia. Ekonomi wajar dipulihkan, kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan, keyakinan pelabur harus dikembalikan. Yakinlah bahawa hanya melalui kerjasama penuh daripada keluarga Malaysia, peperangan melawan pandemik COVID-19 akan berakhir dengan kemenangan. Semoga di sebalik pelitup muka yang menjadi sebahagian norma baru kehidupan kita ini akan terukir kembali senyuman bahagia keluarga Malaysia yang saya kasihi. Sempena musim cuti sekolah dan juga kes harian COVID-19 yang semakin tinggi, ada ibu bapa mengambil peluang cuti sekolah ini untuk membawa anak-anak ke pusat pemberian vaksin di sekitar Lembah Kelang bagi mendapatkan suntikan vaksin dos pertama mereka. Kita dengarkan apa kata pegawai PPV dan ibu bapa tentang program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak Peak Kids yang dilancarkan sejak Februari lalu. Kami telah beroperasi di sini selama 2 bulan dan kami telah menerima kanak-kanak pada 3 bulan Februari yang lalu dan sambutan adalah amat menggalakkan. Waktu masa sekarang adalah cuti sekolah, so saya menasihatkan kepada ibu bapa untuk ambil kesempatan ini membawa anak-anak datang dan elak di waktu-waktu kesesakan. Contohnya di waktu hari Minggu dan di waktu hari public holiday. Yang paling penting, ibu bapa perlu masukkan nama anak-anak dalam pad dependent MySejahtera untuk memudahkan urusan kami. Dia helpdesk memasukkan nama anak anda ke dalam appointment. Peringkat awalnya memanglah anak-anak ni dia rasa sedikit takut lah. Kita explain, kita jelaskan dan dia pun faham. Saya rasa dia ikut ibu bapa, dia tengok ibu bapa pergi mendapatkan dos. Dia rasa lama-kelamaan rasa tu hilang lah. Kita pujuklah dia. Kanak-kanak ni dia mudah diyakinkan sedikit lah. Cuma kalau tengok jarum tu dia agak awal tadi tu dia agak sedikit takut. Hari ni baru dapat vaksin dan budak-budak ni pun baru lepas kena COVID sebenarnya. Itulah, so hari ni lah, pilih hari ni lah. Mula-mula tu was-was juga. Tapi sebab macam tengok sendiri masa hari yang kena COVID tu, anak yang sebelum tu dah divaksinkan, dia cuma demam 1 hari je. Yang diorang ni ambil masa dalam 2 hari jugalah untuk pulih sepenuhnya kan. So dari situlah kot saya fikir macam, mungkin sebab vaksin tu kot. Macam tu lah. Jangan takut. Datang je sebab ni adalah semacam usaha kita lah kan. So macam yang lain tu berserah je lah. Tak sakit sangat. Jadi alhamdulillah nampak ramai lah hari ni. Sambutan macam sebab cuti sekolah kan. Dengan sebab sekarang ni tengah pandemik, jadi cuti sekolah pun kita tak ada plan nak ke mana-mana kan. Jadi hari ni rasa hari yang cuti sekolah ni yang terbaik lah untuk bawa dia orang datang vaksin.
kawan-kawan tak sangat. Tak ada yang vaksin. Macam saya seorang je yang dulu vaksin. Macam dia orang pun macam semangat jugalah. Macam best, nampak macam best lah dia orang tu. Jadi kepada ibu bapa yang belum berbuat demikian, ambil masa cuti sekolah ini untuk membawa anak-anak ke PPV berdekatan. Ingat, lindung diri, lindung kanak-kanak, lindung semua. Itu dia bingkisan yang telah kami sediakan kepada anda mengenai program PIC Kids kanak-kanak di PPV WTC dan juga di PPV Axiata Arena. Baik, kita sambung kembali dengan perbincangan kita dengan dua tetamu kita pada malam ni, Dr. Siti Nurhidayah dan juga Puan Hana. Saya difahamkan ada 7 kes yang menyebabkan kematian kanak-kanak ni. Mungkin doktor boleh beri sedikit komen mengenai isu ni. Okey, so data ni daripada bulan 12 sampai bulan 2 tahun 2021 lah. So memang kita tengok sejak Omicron ni, dia punya infection tu makin tinggi, especially dekat kanak-kanak disebabkan sekolah lah. So sekolah menyebabkan kanak-kanak ni dijangkiti oleh kuman COVID ni, and then the severity tu sangat teruk lah kalau kita tengok untuk kanak-kanak yang umur 5 ke 11 tahun ni. So dah ada 7 kematian and makin meningkat lah sekarang. So kenapa dia ada yang meninggal ni sebabkan some of the kanak-kanak tu dia ada masalah kesihatan seperti asma, masalah Down syndrome, masalah imun sistem. So yang ini menyebabkan 7 kanak-kanak ni meninggal lah. So bila meninggal ni dia akan impact kepada mak bapak dekat keluarga dia sebab satu nyawa tu sangat precious. Okay. So disebabkanlah peningkatan number yang kita tengok, and then kita tengok data daripada study yang baru ni, kita tengok umur ke 5 ke 11 tahun ni kita dah ada evidence, maksudnya kita kena cucuk vaksin lah untuk keselamatan anak dan untuk supaya anak tu dapat kembali ke sekolah, supaya tak ada long covid juga. Long covid ni dia bukan secara macam sekejap je 3 bulan, tapi selepas 3 bulan tu anak tu akan ada masalah kesihatan daripada psikososial dia, daripada minda dia and kesihatan juga. Berbalik kepada Puan Hana tadi, saya ingin tanya soalan ni. Selepas anak Puan menerima vaksin tu, adakah ada kesan sampingan apa-apa, Puan? Tak ada, Alhamdulillah. Dia ambil hari Khamis, hari Jumaat tu kalau ikut saya nak pergi rehat lah, tak payah pergi sekolah. Tapi dia kata dia okey je, dia nak pergi sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, benda yang paling merisaukan apabila terkena jangkitan COVID-19 ni adalah MISC. Mungkin penonton kita tak tahu apa tu MISC. Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas ataupun tentang kepentingan vaksinasi dan juga tentang bahayanya MISC ni, doktor. Silakan, doktor. Okey, COVID infection ni dia adalah penyakit yang akan serang organ lah. Organ yang paling biasa kita dengar adalah lung, bahagian paru-paru. So MISC ni maksudnya multi, maksudnya pelbagai, inflammatory maksudnya inflammation, organ ni maksudnya yang paling kita tahu paru-paru. Tapi untuk MISC ni dia akan involve jantung and otak lah, and ada juga rashes dekat bahagian bibir, tangan. So kadang-kadang kita kata dia akan mimik lah Kawasaki disease. So dia akan ada inflammation, radang di seluruh organ-organ ni. So kenapa kita risau? Sebab once dah ada inflammation dekat bahagian organ-organ yang penting untuk jantung, menyebabkan rentak jantung tak normal, keupayaan untuk pam jantung tak normal. So kanak-kanak tu akan rasa penat, lelah. So tak boleh nak bermain, belajar. Kemudian dimasukkan ke ICU. Di ICU kita akan cek oksigen, darah dia ada masalah lah, maksudnya ada banyak inflammation. So darah dia akan naik lah. So kita perlu bagi rawatan. So apa yang kita bimbang, rawatan yang kita bagi ni tak dapat untuk menyelamatkan kanak-kanak. Itu menyebabkan yang ada 7 orang meninggal and ada yang dapat long covid. So anak-anak kena guna oksigen. And then dia punya jantung tu tak berdenyut dengan bagus. Lama-lama nanti dia dapat heart attack Okay. And then kalaulah dia dapat serangan fitting ataupun sawan, dia akan menyebabkan otak tu belajar tak bagus lah. Dia akan jadi lembab, dia tak boleh nak jadi belajar, tak boleh perform. So nanti dia tak boleh beri tempuan ke dalam sekolah. Yang paling kita risau lah akan ada paralisis. Maksudnya dia jadi macam stroke
tak boleh nak bercakap, terlantar atas katil. So dia punya kesan buruk tu sangatlah kita nampak berkali-kali ganda compare dengan kita cucuk vaccination. Okey, untuk vaccination kita tahu side effect dia yang paling teruk adalah myocarditis, 1 dalam 1 juta. Tetapi kalaulah kita tak cucuk vaksin, 450 kali akan dapat myocarditis, akan dapat severe infection, akan ada MISC. So kita boleh timbang apa yang baik untuk anak kita, apa yang buruk untuk anak kita. So kita kena cari penyelesaian terbaik untuk anak-anak kita lah. Okey, MISC ni selain tu dia bukan akan ada waktu COVID selalunya dia akan ada 2 minggu selepas COVID infection. And kanak-kanak dia punya simptom kadang-kadang asymptomatic, maksudnya tak ada simptom pun, dia well sahaja. Tetapi lepas 2 minggu dia akan dapat serangan di rashes dekat tangan, sawan, serangan jantung, penat. So yang itu yang kita bimbang, dia macam time bomb, kita tak tahu. So, sebab tu kita kena buat langkah yang paling bagus untuk menyelamatkan kanak-kanak dalam komuniti kita lah. Okey, baik. Dr. Hidayah, terima kasih. Puan Hana, okey, bercakap mengenai vaksinasi lagi lah sebagai seorang ibu apa. Jadi ada tak kalangan kawan-kawan puan yang masih ragu-ragu, yang masih macam tak payahlah ambil vaksin, ataupun kata kalau anak kena dia mungkin boleh dapat mencipta imun secara tersendiri. Adakah Puan Hana berdepan dengan golongan-golongan macam tu, Puan Hana? Ya. Ramai sebenarnya. Cuma saya alhamdulillah lah di sekeliling saya, keluarga saya sangat menyokong keputusan saya untuk memvaksinkan anak, dan adik-adik saya pun semua ambil langkah untuk memvaksinkan anak. Cumanya ada juga waktu saya vaksinkan anak, saya ada up dalam Facebook, and then saya rasalah lebih pada 10 kawan-kawan yang PM, yang WhatsApp tanya macam mana. Kebanyakannya mengambil langkah tunggu dan lihat lah. Macam Cik Zahir cakap tadi, ada yang memang nak pergi tapi mungkin pasangan ataupun ibu bapa tak menyokong sebab membaca macam-macam kan, macam-macam daripada kita boleh kata yang bukan ahli lah, keyboard warrior yang tulis pasal Freemason, pasal kesan sampingan yang teruk. Itulah, cumanya saya rasa ibu bapa perlu bijak menyaring lah yang mana info yang kita perlu percaya dan mana info yang kita boleh letak ke tepi. Okey, sebagai ibu bapa, apa nasihat puan kepada golongan ibu bapa yang tak nak vaksin anak-anak ni? Saya cakap dari kacamata seorang ibu lah, saya faham kita semua sayang lah, ambil berat terhadap anak-anak. Kita risau kesan sampingan dia, kita risau even anak demam pun kita dah jadi risau. So ada yang anak tak mahu, dia ikut je. Tapi macam Dr. Hidayah cakap tadi lah, kita kena fikir yang kesan sampingan ataupun kalau kita kena COVID tu, dia punya efek tu lagi teruk daripada kesan terhadap vaksin tu sendiri. So kalau kita tengok pun dia dah tak macam sekarang kan, macam kali ni wave tu yang macam kita mesti anak dari close contact, ada kawan-kawan dah kena ataupun kita sendiri dah kena. So sebagai saya nasihatlah, kita niat sebagai ikhtiar, kita usahakan anak-anak kita supaya tidak terkena jangkitan ni. Tapi kalau kena pun mungkin minimal lah, tiada side effect ataupun tak terus kepada MISC tu. Okey, Dr. Hidayah, bercakap mengenai efek ataupun saya ingin sentuh sikitlah mengenai AEFI, Adverse Events Following Immunisation. Bagi kanak-kanak yang mendapat suntikan vaksin ni, selain pada macam anak Puan Hana, alhamdulillah dia tak demam, dia okey. Tapi bagi mereka anak-anak yang mendapat AEFI ni, mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas ataupun apa pendekatan yang boleh dilakukan kalau anak-anak ni kena AEFI. Okey, AEFI maksudnya severe lah. Okey, after kita cucuk vaksin memang kita noted lah, memang acknowledge memang akan ada sakit. Yang itu common . Nombor 2, ada yang demam, ada yang sakit kepala, yang itu common. Tapi yang kita risau adverse effect tu yang saya cakap tadi lah, myocarditis. Maksudnya anak-anak akan berkata sakit dada, sesak nafas, rasa penat. Kalau macam itu, cepat-cepat pergi dekat hospital ataupun mana klinik-klinik yang berdekatan lah. Okay, kenapa kita risau? Sebab kita takut ada inflammation of the heart. Okay.
So bila ada AFI ni, memang kita tengok dalam study dia adalah sangat jarang. Benda tu 1 dalam 1 juta, 0.5 dalam 1 juta. So benda tu sangat orang kata tak benda yang biasa. Tetapi kalau ada, jangan risau. Sekiranya lah anak tu memang ada, kita dah baca study, memang ada a few patient 7 dapat myocarditis tu in 8 million people. Diorang alhamdulillah selamat, hidup, dimasukkan ward dalam masa 7 hari sahaja. Dan rawatan diberikan, and then anak-anak tu sihat. So jangan risau pasal yang severe infection. Tetapi kalau yang macam allergic, kita ada rawatan. Demam, kita ada rawatan Panadol. So setiap yang ada tu kita ada kita punya rawatan. Okey, doktor boleh tolong merawat untuk yang itu. Just kena up dalam MySejahtera, kena pergi ke klinik kesihatan, kena dapat rawatan lah. Jangan macam menunggu, kita tunggu dan lihat. Tak perlulah macam itu. Mungkin satu kata-kata yang boleh bagi bakar semangat untuk ibu bapa di luar sana untuk menerima vaksin untuk anak-anak mereka ni. Satu kata semangat, doktor. Okay, kata-kata semangat saya, kita adalah dalam peperangan melawan COVID. Untuk mak bapak, kita dah dapat vaccination. Tapi untuk anak-anak kita adalah untuk memperjuangkan hak anak kita untuk hidup dalam sihat, physical dan emotional. So vaccination, kita dah ada data-data, kita dah ada all the studies 91 efektif untuk menghalang daripada dapat COVID yang severe infection. So kita kenalah buat something, kita berusaha, kita buat something hope untuk anak-anak kita untuk hidup lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk sihat. Kita tak nak nanti anak kita menderita, kita pun akan rasa depressed tengok anak-anak kita macam tu. Sebelum kita melabur tirai untuk Bual Konti pada malam ni, saya ingin menjemput anak Puan Hana, adik Zahin, untuk bagi sikit tentang proses vaksinasi ni. Adik, macam mana adik? Perasaan adik? Cucuk vaksin tak sakit. Rasa macam gigit semut je. Cik, lepas tu kita dah dilindungi oleh COVID-19 dah selamat. Okey, adik ni beranilah adik Zahin ni. Bagi kawan-kawan yang tak dapat vaksin lagi, adik nak cakap apa kat diorang? Cucuk tahu batu boleh lindungi oleh COVID. Tak payah sakit-sakit pergi hospital. Okey, terima kasih adik Zahin. Terima kasih Puan Hana. Terima kasih. Itu dia kata-kata nasihat daripada seorang adik yang berusia 9 tahun yang berani ambil vaksinasi ni. Tahniah adik. Dan juga bagi ibu bapa di luar sana, jalankan tanggungjawab anda untuk lindung anak-anak anda. Kerana apa? Kerana COVID-19 itu benar. Dan juga jangkitan yang akan dibawa tu boleh menyebabkan kematian. Itu yang paling kita risaukan. Jadi sebelum saya mengundur diri, jangan lupa untuk lindung diri, lindung semua, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam.